Next learning outcome 9.2H, explain the stages of oogenesis. So kita akan tengok proses oogenesis di mana egg ataupun ovum dihasilkan dekat ovari. Kita tengok definition dulu. Oogenesis refer to the production and growth of ova. Ova ni adalah plural, so dia punya singular adalah ovum, ataupun nama lain dia egg cells that takes place in the ovary. So kita dah belajar before this, sebelum nak jadi ovum ataupun egg, so before that sebenarnya sel tersebut adalah secondary oocyte, dan sebelum secondary oocyte kita ada primary oocyte, and then sebelum primary oocyte kita ada lagi sel yang lain lah sebelum daripada tu. So production of egg cell ni ataupun ovum dia berlaku dekat ovary of a woman. So dia berlaku sama ada belah kanan ataupun belah kiri, okay? So dia tidak berlaku serentak untuk setiap bulan, dia berlaku alternately. Okay, kalau kita tengok gambar ovary dekat sini, so sebenarnya production of egg tu dia bermula, let's say kita ambil hari kosong dekat sini, and then hari yang ke-14 dekat sini, and then hari yang ke-28 dekat sini lah. Sebab kita tahu female ovarian cycle, benda yang berlaku dekat ovary, dia average days dia adalah 28, okay? Walaupun saya dah cakap before this, another female dia ada cycle yang berbeza, tapi kita ambil average female which is 28 hari lah. So sebelum kita nak dapat ovum ataupun egg tu, so apa yang berlaku dekat female ovary, kita nampak dekat sini ada primordial follicle, okay? And then kita ada primary follicle, and then kita ada secondary follicle, and then kita ada mature follicle, ataupun kita namakan dia sebagai Graafian follicle. So dalam follicle tu sebenarnya ada oocyte. So macam primordial follicle, primary follicle dengan secondary follicle, dalam tu dia mesti ada primary oocyte. Jadi baby perempuan yang lahir dia dah ada fixed number of primary oocyte yang ada dalam follicles lah, okay? And then setiap bulan follicle tersebut dia akan develop, and then hanya satu sahaja daripada follicle yang banyak-banyak develop ni menjadi mature follicle, okay? Once follicle tu dah mature, which is kita namakan sebagai Graafian follicle, confirm dalam tu ada secondary oocyte, okay? So proses ni dia bermula sebelum baby perempuan tu lahir lah. Cuma yang development yang kita tunjuk dekat sini, yang ini hanya akan bermula bila that girl hit puberty, okay? Walaupun sebenarnya oogenesis ni dah berlaku sebelum baby tu lahir lagi lah. Cuma yang dalam gambar ni je lah, okay? Kita nak tunjuk masa perempuan dah capai puberty, okay? So ini akan berlaku setiap bulan. So let's say saya ambil cycle dia setiap 28 hari lah, okay? So untuk mature follicle ni, saya kata ada secondary oocyte dalam dia. So by the time hari ke-14 yang kita namakan sebagai ovulation day, so apa yang berlaku, secondary oocyte akan release daripada Graafian follicle. Apa yang berlaku, secondary oocyte ni dia akan bergerak pergi kepada fallopian tube. Dan untuk mature follicle ni, bila dia dah pecah tadi sebab dia nak release secondary oocyte, dia akan bertukar menjadi corpus luteum. So secondary oocyte yang dah keluar daripada rupture follicle tadi, dia keluar daripada ovary masuk ke dalam fallopian tube. Masa secondary oocyte ni dah sampai dekat fallopian tube, apa yang berlaku kepada rupture follicle ni? Rupture follicle ni datang daripada Graafian follicle. So rupture follicle ni akan develop menjadi corpus luteum. So function corpus luteum ni, dia akan starting untuk secrete estrogen dengan progesterone, okay? So estrogen dengan progesterone ni dia adalah hormon yang membantu untuk stimulate thickening ataupun maintain thickening penebalan dinding endometrium. So kita recap balik gambar uterus. So kita belajar dekat uterus ada endometrium wall kan. Jadi estrogen tu function dia adalah untuk stimulate thickening of endometrium wall.
untuk menebalkan dinding endometrium wall. Untuk progesterone pula, function dia lebih kepada maintain the thickening of endometrium wall. Okay? Dia nak kekalkan ketebalan endometrium wall. So kenapa corpus luteum tadi tu yang datang daripada rupture follicle tu dia secrete estrogen dengan progesterone? Sebab waktu tu kita dah kata secondary oocyte dia dah masuk dekat fallopian tube kan. Jadi kita nak prepare untuk pregnancy. Kalau pregnancy berlaku lah. Jadi kalau pregnancy berlaku, kita kena pastikan endometrium ni sentiasa tebal. Okay, sebab apa nanti? Embryo tu dia akan implanted dekat sini lah. Okay? Implanted ni maksudnya dia tertanam dekat kawasan endometrium wall ni lah. Okay? And then dia akan membesar di dalam uterus. Jadi penting untuk kita pastikan dinding ni tebal. Sebab kalau kita tak pastikan dinding ni tebal, dengan kata lain, period lah yang akan berlaku. Okay? Dinding runtuh menyebabkan period yang akan berlaku. So darah akan keluar lah. Kalau pregnancy dah berlaku tapi darah banyak keluar, so kemungkinan akan miscarriage lah. Sebab tu penting estrogen dengan progesterone ni untuk stimulate and maintaining the thickening of endometrium wall. Okay? Okay, let's say lah fertilization berlaku antara sperm dengan secondary oocyte tadi. So dengan kata lain pregnancy sedang berlaku lah. So corpus luteum ni dia akan sentiasa secrete estrogen dengan progesterone. Sampai bila dia nak secrete estrogen dengan progesterone? Jawapannya sampailah placenta fully develop. Placenta ni bahasa kita adalah uri ataupun orang Borneo panggil sebagai tembuni lah. Okay? Kalau kamu tak pernah dengar perkataan uri. So bila placenta dah fully develop, corpus luteum ni akan degenerate and then placenta akan take over function corpus luteum ni untuk secrete estrogen dengan progesterone. So kita kena sentiasa pastikan endometrium tu tebal bila pregnancy berlaku lah. Okay? Okay, katakanlah secondary oocyte ni yang dah keluar masuk kepada fallopian tube tadi is not fertilized by the sperm, so corpus luteum ni akan degenerate je lah. So dia akan degenerate by day 28. So cycle ni akan ulang balik lah. Okay, so dia sentiasa akan ulang balik cycle ni. Okay, boleh faham Okay, kita tengok next slide. So dekat sini kita ulang balik, oogenesis ni adalah production and growth of ova ataupun egg cells that takes place in the ovary. And then for your information, oogenesis is not a continuous process. So dia tidak sama dengan spermatogenesis lah. So kenapa oogenesis is not a continuous process? Sebab dia ada banyak stop. Okay? Maksudnya dia tak berterusan lah. So kalau kita tengok pertama, oogenesis ni bermula before birth, sebelum baby perempuan tu lahir lagi. Tapi masalahnya dia terhenti dekat prophase 1 of meiosis 1. Baru je nak masuk meiosis 1 dah terhenti dekat prophase 1. So metaphase 1, anaphase 1, telophase 1 tak dapat nak diselesaikan lah. Okay? And then baby perempuan tersebut bila dia lahir, dia dah ada primary oocyte yang terhenti dekat prophase 1, meiosis 1. So bila that girl hit puberty, let's say lah umur 8 tahun ke 9 tahun ke paling awal, apa yang berlaku, primary oocyte yang terhenti dekat prophase 1, meiosis 1 tu dia akan habiskan meiosis 1, complete the meiosis 1 lah. So kita katakan dekat sini oogenesis tadi resume, maksudnya dia sambung balik. Tadi terhenti sampai baby tu lahir kan. Once baby tu lahir and then membesar sampailah hit puberty, dia resume balik, dia sambung balik. Okay? Tapi dia sambung balik tu ada kaitan dengan hormon. Nanti kita akan tengok lah. And then bila dah capai puberty tu, meiosis 1 dah settle, primary oocyte dia dah settle meiosis 1, kita akan dapat, so ni primary oocyte. So kalau dia settle meiosis 1, kita akan dapat secondary oocyte dan juga first polar body. Tapi the problem is secondary oocyte ni dia dah masuk meiosis 2. Okay, dia dah cuba buat meiosis 2 tapi dia terhenti dekat metaphase 2.
Jadi tak boleh nak tunjuk lagi lah ada pecahan sel dekat sini sebab dia terhenti dekat metaphase 2 of meiosis 2. Jadi secondary oocyte ni hanya akan complete dia punya meiosis bila ada fertilization by sperm. Barulah dia bertukar menjadi ovum dan juga second polar body. So ni second polar body. Yang ni adalah ovum ataupun egg. Okay. So ni hanya akan berlaku kalau ada sperm lah yang akan fertilize the secondary oocyte. Okay, boleh faham so dia banyak stop lah. And then lagi satu, oogenesis ni tidak akan berlaku sepanjang hayat wanita tersebut. Okay, dia ada tempoh masa dia, kita kata macam tempoh expired lah. So macam perempuan, I would say lebih kurang average umur 50 dah start untuk menopause. So bila dah menopause, oogenesis ni dah tak akan berlaku dekat ovari. So dengan kata lain, menstruation pun akan stop juga. Okay, apa yang berlaku dekat ovari tu stop, and then apa yang berlaku dekat uterus pun stop. Okay, tidak berlaku period dah lah setiap bulan untuk perempuan yang dah menopause. So bila dah tak ada egg yang dihasilkan, so dah tak boleh melahirkan anak lah secara natural. Okay, jom kita tengok extra information dulu sebelum kita masuk betul-betul kepada proses oogenesis. So kita baca yang ni, dia kata a girl is born with all the eggs she will ever have. Her ovary contain many follicles. Each follicle contain one egg. So setiap baby perempuan yang lahir, dia dah ada fixed amount of egg. Lebih tepat sebenarnya primary oocyte lah. Okay. Tapi sebab kita tahu primary oocyte nanti later on dia develop menjadi secondary oocyte dan egg. So kita kata saja girl tu dia dah ada egg. Okay. So egg yang perempuan ada bila dia lahir ni, dia fixed amount. So lebih kurang 400,000 egg sahaja. Okay. So 400,000 eggs dia mesti duduk dalam 400,000 follicles. Okay, egg dia mesti duduk dalam follicle. Sebab apa? Kita kena bagi nutrien lah kepada egg. So siapa lagi nak bagi nutrien kepada egg kalau bukan follicle? That's why dia kata kat sini, each follicle dia akan nourish and protect the developing egg cell. And then all the 400 follicles are formed before birth. So sebelum baby perempuan tu lahir, ovari dia dah ada 400,000 follicles. Cuma kita tak cakap lah dekat ovari kanan ada berapa, ovari kiri ada berapa. Cuma kita boleh cakap both of ovari tu total follicle yang ada adalah 400,000. Jadi kalau ada 400,000 follicle, dengan kata lain ada 400,000 egg jugalah dalam follicle tersebut. So baby perempuan yang lahir dia memang dah ada 400,000 egg. Okay. And then when the girl reach puberty stage, she will experience menstruation each month. So bila capai tempoh puberty under hormonal control, so that girl dia akan undergo menstruation each month. So dia akan started untuk ada period lah, which is ada darah yang akan keluar daripada vagina. And then each month several follicle will develop, but only one follicle will mature into Graafian follicle. So kita dah kata tadi, bila baby girl tu dia lahir dengan 400,000 follicle, bila capai waktu puberty, only several follicle yang akan develop. Okay, tapi daripada several follicle yang develop setiap bulan tu, hanya satu sahaja yang akan jadi mature follicle, ataupun kita panggil sebagai Graafian follicle. Okay. So kita boleh kata daripada 400,000 follicle tu, each month starting daripada perempuan tu hit puberty, lebih kurang ada few follicles sahaja yang akan develop. Let's say lah ada 25 follicles yang akan develop. Tapi daripada 25 follicle yang akan develop, only one follicle yang akan mature. Okay, so bila follicle tu mature, kita panggil sebagai Graafian follicle lah. Okay, so kita dah belajar before this, dalam Graafian follicle ada secondary oocyte. Okay,
And then the Graafian follicle akan release the egg cell for each menstrual cycle. Actually lebih tepat sebenarnya the Graafian follicle akan release secondary oocyte. Okay. So kita dah belajar. Actually oogenesis dia berlaku dekat ovari. Tiba-tiba ada menstruation pula kan dekat sini. So dia ada kaitan antara ovarian cycle dan juga menstrual cycle. So cuma satu berlaku dekat ovari, satu lagi berlaku dekat uterus. Dan dia berlaku serentak. And then in other words, from puberty until menopause, only one follicle mature and release egg cell during menstrual cycle. In conclusion, out of 400,000 follicle, the girl has only several hundreds will mature and release egg. Jadi kita kata tadi, bila perempuan dia lahir dengan 400,000 follicle dan bila dia capai puberty, let's say lah umur 8 tahun je dia dah mula puberty. So setiap bulan ada beberapa follicle yang akan develop, tapi satu sahaja yang akan menjadi mature follicle. So dalam mature follicle tu ada secondary oocyte ataupun later on akan jadi egg ataupun ovum. Jadi katakanlah dia menopause umur 50 tahun kan. So daripada 8 tahun ke 50 tahun dia undergo menstruation dan juga ovarian cycle tu selama 42 tahun. Jadi 42 tahun, setahun ada 12 bulan. So kita darab dengan 12. So kita dapat lebih kurang 504 bulan. Okay. So dengan kata lain, sepanjang perempuan tu daripada puberty sampailah dia menopause, dia akan menghasilkan 500 telur. Okay. 500 egg ataupun ovum, atau lebih tepat lagi 500 secondary oocyte. Okay. So 500 ni datang daripada 400,000 tadi ni. So daripada 400,000 follicle ni, which is dalam dia ada egg tadi, hanya 500 sahaja yang akan develop. Yang lain semua akan degenerate lah, mati. Okay. So kita tak boleh lah nak cakap benda tu rugi. Okay. Sama juga macam spermatogenesis. Okay. Hanya satu saja sperm yang diperlukan untuk fertilize the egg. So buat apa produce lagi sperm yang banyak-banyak. Okay. Logiknya dia tidak begitulah. In conclusion, kita kata tadi daripada 400,000 follicle, only several hundred akan mature dan release egg. So ni lah yang akan mature. Okay. Okey, lama sangat kita dekat introduction. Jom kita masuk proses oogenesis. Okey, kita tengok first point. Dia ada dua stage. Satu embryonic stage, satu lagi puberty stage. Kita tengok during embryonic stage. Masa jadi embryo lah. Okay, sebelum jadi fetus ataupun baby. So, oogenesis begins in the female embryo, specifically in the female ovary. So apa yang berlaku? Before birth, sebelum kelahiran baby perempuan tersebut, ada sel yang kita namakan sebagai primordial germ cell. Ni kamu dah pernah dengar masa spermatogenesis. So primordial germ cell ni dia akan divide by mitosis untuk menjadi oogonia. Oogonia ni plural. Kalau singular dia adalah oogonium. Okay. So primordial germ cell ni adalah stem cell lah, which is cell yang tidak ada specific function lagi. Tapi kalau dia undergo cell division and then differentiation, kita akan dapat cell yang ada specific function, which is oogonia ni lah. Sama juga macam spermatogenesis, dia mula dulu dengan primordial germ cell atau germinal epithelial cell, and then kita akan dapat spermatogonia atau spermatogonium. So disebabkan kita nak fokus pada oogenesis, jadi sebelum baby tu lahir, dalam kandungan, primordial germ cell akan divide by mitosis untuk dapat oogonia. Maksudnya banyak oogonium lah. So disebabkan dia divide by mitosis, so kita masih dapat diploid. And then during the third months of embryonic development, atau dengan kata lain, during third months of pregnancy, oogonia tadi ni yang kita dapat dari primordial germ cell ni, dia akan divide lagi by mitosis repeatedly, okay, to produce many primary oocyte. Jadi perkataan dekat sini dia kata divide by mitosis repeatedly, berulang kali dia divide by mitosis untuk dapat primary oocyte. Sebab apa dia kena divide berulang kali? Sebab kita kata tadi baby perempuan yang lahir dia dah ada fixed amount of primary oocyte.
Jadi dia kena cukupkan sampai 400,000 primary oocyte lah dengan kata lain, okay? And then the primary oocyte which is diploid undergo meiosis 1 but arrested at prophase 1. Jadi primary oocyte yang datang daripada oogonium tadi, dia dah undergo meiosis 1 but the problem is dia terhenti dekat prophase 1. So kalau kita guna diagram, kita kata tadi before birth primordial germ cell dia akan undergo mitosis untuk divide menjadi oogonium, and then masa third months of pregnancy oogonium ni akan divide by mitosis repeatedly untuk dapat primary oocyte. Tapi primary oocyte ni dia dah undergo meiosis 1 tapi dia terhenti dekat prophase 1. Jadi bila je dia akan sambung dia punya meiosis 1 tu bila that girl hit puberty. So sekarang ni kita dekat stage kita ada primary oocyte tapi terhenti dekat meiosis 1 prophase 1. Kita sambung point seterusnya. Dia kata female are born with primary oocyte enclosed within small follicle in their ovary. So kita dah ada primary oocyte, I would say sebanyak 400,000 tadi. So daripada 400,000 primary oocyte tu, so primary oocyte dia mesti duduk dalam follicle. So 400,000 primary oocyte duduk dalam 400,000 follicle. Okay, itu settled untuk embryonic stage. Kita tengok kepada puberty stage. So bila baby girl tadi lahir, dia dah ada fixed amount of primary oocyte, and then oogenesis tu akan stop dululah. So oogenesis tu akan sambung balik bila that girl hit puberty. As I always said, mungkin dia boleh mula seawal umur 8 tahun. So bila that girl hit puberty, apa yang berlaku? Akan ada influence hormon yang menyebabkan oogenesis ni dia resume balik. Dia sambung balik lah. So dia kata dekat sini, at puberty, anterior pituitary gland akan secrete follicle stimulating hormone untuk stimulate the development of some follicle in the ovary. So bila capai puberty, apa yang berlaku? Follicle stimulating hormone yang datang daripada anterior pituitary gland, dia akan suruh beberapa follicle untuk develop, lebih kurang 3 ke 30 follicle lah. So bila follicle tu develop, dalam tu pun yang ada primary oocyte tu dia akan develop. So primary oocyte dia akan settlekan dia punya meiosis 1, which is yang terberhenti dekat prophase 1 tadilah. So kalau primary oocyte dia habiskan dia punya meiosis 1, so dia akan undergo metaphase 1, anaphase 1 dan telophase 1. So dia akan dapat daughter cell lah. And then dia kata each month at each menstrual cycle, usually only one follicle will mature into Graafian follicle. So daripada some follicle yang develop tadi, bila perempuan tu hit puberty, only one follicle yang akan mature menjadi Graafian follicle. Jadi bila dah dapat Graafian follicle, confirm dalam tu dah ada secondary oocyte. Maksudnya primary oocyte tadi dia dah complete dia punya meiosis 1 untuk dapat secondary oocyte dan first polar body. So secondary oocyte pula yang masuk meiosis 2 tapi terhenti dekat metaphase 2. And then dia kata dekat sini, primary oocyte that arrested at prophase 1 develop within the follicle and complete meiosis 1. After meiosis 1, a haploid secondary oocyte and a first polar body are produced. So kalau kita tengok dekat sini, primary oocyte tadi dia terhenti dekat prophase 1 meiosis 1. Jadi bila dia complete meiosis 1, bila je dia nak complete meiosis 1 masa puberty, so kita akan dapat secondary oocyte dan juga first polar body. So kenapa secondary oocyte lebih besar daripada first polar body? Jawapannya disebabkan oleh unequal cytokinesis. So sekarang ni secondary oocyte ni pula, the problem is dia dah undergo meiosis 2 tapi terhenti dekat metaphase 2. Jadi bila kita tak settle lagi kita punya meiosis, kita tak akan dapat daughter cell lah. Sama juga macam primary oocyte. Kalau dia tak settle meiosis 1 tadi, belum lagi boleh dapat daughter cell which is secondary oocyte dengan first polar body. So disebabkan dah settle tadi meiosis 1,
masa puberty. So secondary oocyte ni kita akan dapat, which is dia duduk dalam mature follicle lah. Okay. So hari ke-14 secondary oocyte tu akan dikeluarkan daripada ovari masuk ke dalam fallopian tube. Okay. So kalau kita tengok gambar dekat sini, ini yang kita kata tadi, setiap bulan bila perempuan tu dah hit puberty, several follicle akan develop. Tapi daripada banyak follicle yang develop tu, hanya satu saja follicle akan develop menjadi mature follicle, ataupun kita namakan Graafian follicle. So once kita dah dapat Graafian follicle ni, dalam ni confirm adalah secondary oocyte. Tidak ada lagi dalam sejarah mature follicle ada primary oocyte. Mesti dah jadi secondary oocyte. Okay. Boleh faham And then kita tengok next slide. Dia kata unequal cytokinesis occur after meiosis 1 will produce. So primary oocyte tadi bila dia dah complete meiosis 1, kita akan dapat dua daughter cell, which is the first one kita dapat polar body, first polar body, and then the second one kita dapat secondary oocyte. So first polar body ni dia mesti kecil daripada secondary oocyte lah, sebab berlaku tadi unequal cytokinesis, cytoplasm dia divide secara tidak sama rata. So untuk first polar body ni dia boleh degenerate, okay, ataupun dia boleh divide untuk meiosis 2 pula, sebab dia datang daripada meiosis 1 kan. So dia boleh buat meiosis 2. Jadi kalau dia buat meiosis 2, dia akan form 2 polar body, tapi eventually akan degenerate juga, okay. Dengan kata lain, semua polar body akan degenerate. Kita tak akan gunalah. Tapi secondary oocyte ni yang berada dalam Graafian follicle ni, dia undergo meiosis 2, tapi masalahnya dia terhenti dekat metaphase 2. And then next point kita tengok, sekarang ni kita dah dekat stage yang ini which is secondary oocyte terhenti dekat metaphase 2, tapi dia still dalam mature follicle ataupun Graafian follicle. Okay, next step. Apa yang berlaku? During ovulation, the secondary oocyte is released from ovary which left the rupture follicle behind. So, disebabkan oogenesis ni dia berlaku dekat ovary, so hari ke-14 ovulation berlaku. Okay, ovulation ni proses di mana secondary oocyte is released from the Graafian follicle lah. Okay. So kita nampak secondary oocyte dah keluar daripada Graafian follicle dan juga keluar daripada ovary. So secondary oocyte ni dia akan teruskan perjalanan dia ke fallopian tube. Tapi apa yang jadi pada rupture follicle ni, which is follicle yang dah pecah ni? Actually rupture follicle datang daripada Graafian follicle lah So dia kata dekat sini, the rupture follicle in ovary will develop into corpus luteum. So rupture follicle akan develop menjadi corpus luteum. So corpus luteum will degenerate if no fertilization occur. Jadi masa secondary oocyte ni dia dah bergerak pergi masuk ke dalam fallopian tube, okay. So dia dah masuk dalam ni secondary oocyte. Jadi kalau tidak ada sperm yang fertilize the secondary oocyte, so corpus luteum ni dia akan degenerate. Okay. Tapi kalau fertilization berlaku antara secondary oocyte dengan sperm dekat fallopian tube, corpus luteum ni dia akan maintain dia punya structure. Dia tak akan degenerate dululah. So dia akan maintain structure dia supaya dia boleh secrete, merembeskan dua hormon, which is estrogen dengan progesterone. So kenapa dia secrete estrogen dengan progesterone? Sebab dia nak pastikan dekat kawasan uterus nanti, which is endometrium wall tu tebal. Sebab kita nak prepare kalau pregnancy berlaku lah, okay. And then kita tengok next point. During fertilization, a sperm penetrate the secondary oocyte and causes secondary oocyte to complete meiosis 2. So kalau secondary oocyte tadi yang terhenti dekat metaphase 2 of meiosis 2 is fertilized by a sperm, so the secondary oocyte akan complete meiosis 2. So dia akan lalu anaphase 2 and then telophase 2. So habis saja meiosis 2 tadi, berlaku sekali lagi unequal cytokinesis. So daripada secondary oocyte tu kita akan dapat ovum,
dan juga second polar body. Okay. Macam biasa, second polar body ni akan degenerate. Ovum yang dah fertilized by the sperm tadi akan menjadi zygote, and then akan menjadi embryo, and then menjadi fetus. Okay. So in conclusion, one primary oocyte will give rise to one haploid ovum and 3 haploid polar body. Okay, saya rasa mungkin kamu tak berapa nampak lah sepanjang saya cakap ni. So jom kita tengok diagram lah untuk memahamkan kamu. So daripada oogonium, dia akan divide by mitosis repeatedly, dapat primary oocyte. And then primary oocyte undergo meiosis 1 and then complete meiosis 1, kita akan dapat secondary oocyte dengan first polar body. And then dua-dua ni undergo meiosis 2, kita akan dapat ovum dan second polar body. Yang ni kita still panggil dia sebagai first polar body lah. Sebab first polar body ni dia boleh develop ataupun dia tak develop, dia dekat sini sahaja. Okay? So dengan kata lain, daripada satu primary oocyte kita boleh dapat satu ovum dan juga 3 polar body. Untuk lebih faham oogenesis, better kita guna diagram. So yang inilah summary yang saya dah buat untuk oogenesis. So sebelum lahir dan juga dekat puberty. So sebelum lahir, dekat baby punya ovari perempuan, primordial germ cell dia akan divide by mitosis untuk dapat oogonium. And then oogonium akan undergo mitosis repeatedly untuk dapat primary oocyte. So baby perempuan tu dia akan ada fixed amount of primary oocyte lah dalam dia punya ovari, which is lebih kurang 400,000 primary oocyte. Dan kita tahu primary oocyte ni dia mesti duduk dalam follicle. And then primary oocyte ni dia actually dah masuk meiosis 1, okay? Tapi dia terhenti dekat prophase 1. So dia berhentilah sampailah baby tu lahir dan perempuan tersebut mencapai umur puberty. So bila puberty saja, primary oocyte ni dia akan habiskan, dia akan completekan dia punya meiosis 1. So kita akan dapat secondary oocyte dan juga first polar body. So untuk secondary oocyte ni dia dah masuk meiosis 2, tapi dia terhenti dekat metaphase 2. So bila baby girl tadi lahir, dia dah ada fixed amount of primary oocyte lah dalam dia punya ovari. So kita kata tadi primary oocyte dia duduk dalam follicle kan. So bila capai puberty, setiap bulan akan ada beberapa follicle yang akan develop. Tapi daripada beberapa follicle tu, satu follicle saja yang akan develop menjadi mature follicle. So kalau satu saja follicle yang develop menjadi mature follicle atau Graafian follicle, dengan kata lain satu sajalah primary oocyte yang akan complete meiosis 1 untuk menjadi secondary oocyte. So dekat sini primary oocyte yang terhenti dekat prophase 1 meiosis 1 tadi, bila perempuan tadi dia capai puberty, primary oocyte ni complete dia punya meiosis 1. So kita akan dapat dua daughter cell, which is secondary oocyte yang size dia lebih besar. And then kita akan dapat first polar body, which is size dia lebih kecil. So untuk secondary oocyte ni masalahnya dia terhenti lagi sekali dekat metaphase 2 of meiosis 2. And then apa yang berlaku, secondary oocyte tadi dia akan keluar daripada Graafian follicle atau mature follicle masuk ke dalam fallopian tube. So kalau berlaku fertilization dekat fallopian tube, secondary oocyte ni dia akan complete dia punya meiosis 2 untuk kita dapat ovum ataupun egg. And then lagi satu sel yang terhasil daripada cell division meiosis 2 ni adalah second polar body. So untuk polar body ni keseluruhannya dia akan degenerate. Okay, dia akan matilah, kita tak akan guna. So yang kita nak adalah ovum ataupun egg ni lah. Okay, I think that's all untuk oogenesis.